Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang buat semua. Untuk siri yang petang ni, seperti mana kita dah jelaskan untuk siri yang slot pagi tadi. So petang ni saya nak kongsi komen-komen yang saya dan student-student saya dan juga tim kita orang lah, bila dapat komen daripada penilai, ini antara komen-komen yang kita orang biasa dapat. Okey, jadi saya nak share lah. Bila kita dah kongsi tips, bila kita pun dah belajar cara menulis pemilihan perkataan, ayat dan juga perenggan, sekejap lagi kita patah balik untuk literature review. Sebelum tu saya nak share beberapa artikel yang saya pernah dapat komen-komen daripada penilai lah. Okey, ni daripada ini yang saya kata In The Science tu, daripada publisher In The Science. So jurnal ni adalah World Review Entrepreneurship Management and Sustainable Development. Tak apa, kita nak tengok dia punya komen-komen dia. Sebab lepas ni saya akan tunjuk, lepas dapat komen kita nak buat penambahbaikan. So saya akan tunjuk amendment, macam mana nak buat amendment artikel. Okey, ni komen positif dengan negatif lah, ada dua-dua. So kalau macam ni saya mulakan artikel ni. Tajuk artikel ni adalah The Relationship Between Sustainable Manufacturing Practice, Lean Improvement and Performance. Okay, dia kata nombor satu tu positif lah. Dia kata paper is written assume that reader understand Malaysia. Okay, I live there so I do. Others readers may be very lost. It will help you greatly to explain the stage of Malaysia by citing classic works and this avoid you explaining the history of cultural context. So dia nak kita cerita juga sedikit tentang Malaysia tu. Jadi kena ceritalah sikit Nombor dua, the authors are suggest to add the result of skewness and kurtosis. Ini kalau orang kuantitatif, yang ini adalah berkaitan dengan normality lah. Test in the paper is apply to evaluation the normality of data collection. Mungkin kita kata data ni bertaburan normal tapi kita tak laporkan keputusan skewness dengan kurtosis. Ini nombor dua. The author are suggested to add result Bartlett test. Bartlett test ni pun juga ada dekat kat sini boleh keluar juga Bartlett test. It has been applied to check the strength of intercorrelation among the item. Jadi Bartlett test sphericity ni pun kena laporkan juga. The author add result of skewness kurtosis test range for all variable Bartlett test sphericity which essential before confirmatory factor analysis. So yang ni dia just conclude lah daripada apa yang nombor 2 dengan nombor 3. Okay, jadi artikel ni kalau tanya saya tak ada major lah, minor lah. So kalau macam saya, kalau saya betulkan correction ni tak sampailah setengah jam. Mungkin nombor 1 ni dia minta saya explain latar belakang Malaysia lah. Sebab kita tak naklah cerita Malaysia sangat kan, tapi dah penilai minta kita cerita Malaysia sebab bila tak semua orang kenal Malaysia tu. Jadi kalau tanya saya, komen untuk yang In The Science ni memang biasalah. Jadi kalau dapat komen macam ni lega lah. Okay, ini sama juga di In The Science, tapi jurnal ni lebih kurang sama. Okay, saya nak share. Kadang-kadang bila kita hantar artikel, ni jurnal yang berlainan ni. Ni jurnal World Review Entrepreneurship Management Sustainable Development. So yang ni adalah jurnal Entrepreneurship and Small Business. Kalau tengok komen dia, lebih kurang sama je. You do not tell us enough about Indonesia and Malaysia. Ayat tadi pun, this paper written assume reader understand Malaysia. Jadi komen dia macam mungkin jurnal yang berlainan tetapi reviewer orang yang sama. Ini saya kata yang minggu lepas, kalau kata you ada satu artikel yang dah siap, jangan submit beberapa jurnal. Maksudnya satu je artikel yang ada tapi you submit banyak jurnal. Mungkin dekat sini mana kita tahu ni jurnal 1 dan jurnal 2 ni berlainan ni. Ini namanya Jurnal International Journal Entrepreneurship and Small Business. Yang ini adalah World Review Entrepreneurship and Management and Sustainable Development. Tetapi komen dia bunyi dia sama je. Kemungkinan besar saya saja nak share, kemungkinan besar dua-dua artikel berlainan ni tapi di-review oleh orang yang sama. In general, I like this article and enjoy reading. I would be worthy for the reader if the authors tell her more about Indonesia and Malaysia as a country. Discuss the context will be very much appreciated. Please discuss the context issue based on. So dia bagi cadangan. Ni bagus ni penilaian bagi cadangan. So dia minta kita discuss perkara konteks. So specifically for Indonesia and Malaysia, as good starting point could be chapter 6 ending. As dia maksudnya suruh masukkan
maklumat penyiasan model entrepreneurship. Okay, kemudian then also discuss the following work. So dia suggest, macam-macam dia suggest ni. So dia kata please add spread discussion and conclusion. Splitkan dua ni. Lepas tu dia please state reason the benefit compare Malaysia Indonesia. You should cite classic book that discuss what I suggest. So dia suruh discuss buku ni. Okay. Last kali dia kata the study that women role as is very important. Some note however need to be suggest. The relationship among variable must be clarified. Data collection has been used to test. Please give additional idea for allow research that will focus on aspect of 6 dimension of ICT. Okay, saya nak bagi sikit tips. Kat sini nombor pujian-pujian tak apalah, dia kata okey-okey tu tak apalah. So dia bila dia minta kita suggest, ni dia suggest add this one. So dia minta kita add ni. Saya pun cakaplah dengan my student. Actually saya ni student paper saya. Student paper student. So bila dapat komen ni saya kata, saya dah senyum dah. Kenapa? Tak apa, you carilah artikel-artikel ni semua. Kenapa? Ni semua artikel-artikel daripada chief editor. Kebanyakan artikel ni sama ada the first author atau member daripada chief editor. Maksud dia apa? Dia nak minta kita cite chief editor. Nampak tu. Ada juga yang di sini sebenarnya daripada jurnal ni nampak ni. International Journal of Small Business, nampak tak ni? International Journal Entrepreneurship and Small Business. Tak nampak share screen, Doktor. Apa dia? Tak nampak share screen dia. Tak nampak. Aduh, dah lama dah cakap ni. Tak nampak Okey, it's okay. Saya ingat you nampak. Okey. Tapi saya nampak je. Okey, nampak tak? Nampak macam tadi juga. Dah nampak dah. Nampak Doktor. Saya try stop balik, saya share balik. Okey, sekarang ni nampak tak? Tak nampak. Nampak Doktor. Itulah dia jadi macam ada yang nampak, ada yang tak nampak. Kan? Nampak skrin doktor je, tak nampak. Nampak skrin je. Sebab saya share ni daripada PDF, file tu daripada PDF. Okey, sekejap saya try stop balik. Kalau sekarang okey, tak okey? Okey, clear. Clear Nampak. Tak nampak Doktor. Tak nampak. Okey. Sekejap saya try. Saya tak apa, saya try tutup balik, saya try buka balik Sekejap. Saya tutup file ni. Mungkin okey. Okey, kalau sekarang nampak tak? Nampak. Vicky okey? Dapat warna, nampak hitam je. Nampak hitam Nampak je. Doktor, nampak. Eh. Saya nampak.
Itulah dia, saya pun tak sure kenapa ada yang nampak dan tak nampak. Mungkin PDF kot. PDF ni yang menyebabkan you all nampak ke tak nampak. Okey, saya minta maaf sangat-sangatlah yang tak nampak. Tak apa doktor. Saya dah delete, saya masuk balik pun try tak boleh dah Jadi minta maaf lah yang tak nampak tu. PDF Tak apa tu. doktor. Ada yang nampak, ada yang tak nampak lah. Kat sini ada yang komen nampak dengan tak nampak. Okey, kita continue lah. Tapi video ni saya bagi nanti. So kalau video ni tak ada masalah lah, memang nampak. Okey? Baik Alright. doktor. Okey, kita pergi yang paper yang kedua International Journal of Entrepreneurship Small and Business. So apa yang saya nak komen ni, penilai bagi komen supaya kita kena cite jurnal dia. Buktinya di sini macam ni. Dia minta kita nak memantapkan literature review supaya cite jurnal daripada International Journal of Entrepreneurship and Business. Maksud dia, ini adalah kita nak hantar jurnal kat dia. International Journal Entrepreneurship and Small Business. That's why they advise supaya kita cite artikel ni. Supaya dalam artikel jurnal ni, kita kena cite jurnal tu tersebut lah. Okay. Bawah ni ada lagi. Okay, ada juga kadang-kadang, ni smart lah. Chief Editor tu bukan dia serve satu jurnal saja. Ni jurnal yang kita nak hantar. Tapi dia juga jadi Chief Editor ataupun Editor Board untuk jurnal ni. Jadi kita kena cite juga jurnal ni. Kemudian kena cite juga jurnal ni. Saya percaya kalau dia advise jurnal ni, sama ada jurnal ni juga berada di in the science. Maksudnya jurnal family. Okay. So dia ada cadang juga beberapa yang lain. Bila saya cross check, dia sebenarnya adalah buku ataupun artikel jurnal daripada dia yang menulis buku ni. Jadi kita kena cite Chief Editor dan kena cite juga jurnal tersebut dan jurnal family dalam in the science. Tu je. Komen lain bagi saya biasa. Komen dia minta kita cite saja. Okey, jurnal ni simple. Dia kata ini paling simple lah, kalau dapat komen macam ni lagi seronok lah. Untuk jurnal International Journal Managerial and Financial Accounting, tajuk Corporate Social Responsibility Practice, ISO 26000, Apple and CSR Performance. Antara komen kita dapat, please confirm is Nur Syazwani Muhammad Fuzi is a correspondent author. If yes, cakap yes lah kan. Please confirm the correct full meaning of CSRP, whether Corporate Social Responsibility Practice or Corporate Social Responsibility Performance. Either one lah kita kena confirm kan. Please provide full reference or delete from the text if not required. Maksudnya jika ada citation tapi tak ada reference, tolong update reference. Sekiranya reference ada, citation tak ada, nanti kena betulkan lah, mungkin reference tu kena delete. Provide issues numbers, ini missing, mungkin kita punya reference missing. Please cite the reference in the text or delete if the list not required. So nombor 3 dengan 5 ni sama je. Kalau ada citation, pastikan ada reference. Bila ada reference, pastikan ada citation. So komen biasa. Ini komen saya biasalah. Jadi in the science komen dia biasa sangat. Ni pun sama. Cuma saya ambil point yang bawah tu. Dia kata, ni satu jurnal dia kata, the reviewer has recommend you revise the paper and include the journal IGCA. Okay, jurnal ni memang IGCA. So dia minta kita cite jurnal IGCA dan IGEA. IGEA ni yang kita tak faham. Kenapa dia suruh minta IGEA? Okay, IGEA ni adalah journal family dia. Dalam bidang science, dalam bidang accounting dia ada IGCA, IGEA. Jadi kita minta cite IGEA juga. In your literature review, in board of paper in general, they believe that, ni ayat dia. Ni ayat dia kalau kita tak cite dia, ayat dia. They believe that is rather disrespectful if you submit the journal without any reference to be journal itself. Jadi kita memang kena cite journal yang kita nak hantar lah. So dia tidak dapat ayat macam ni juga. Okay, ni komen lain pula. Ini pun sama, lebih nak confirmkan reference. If previous version of your paper has originally been presented at conference, please complete the statement of the effect ideally if not applicable. Okay, just in case kita dah pergi conference, lepas tu kita nak ambil paper yang pergi conference tu, nak pergi publish artikel journal. Okay, kalau begini yang berlaku, kena letak acknowledgement. So dekat acknowledgement tu tak beritahu artikel ini pernah dibentangkan di specific conference dan telah mengambil penambahbaikan yang dicadangkan ketika pembentangan dilakukan dan akhirnya artikel ini berjaya ditulis. Maksudnya macam ni boleh letak kat bahagian acknowledgement. Beritahulah yang artikel ni pernah dibentang di mana-mana international conference. Itu satu. Nombor 2, walau bagaimanapun, walaupun paper tu dah pergi conference,
yang benda yang kita kena buat, kita kena beritahu juga, bukan yang beritahu tu, kita kena check juga turn it in. Walaupun paper tu dah online dekat conference, dah hantar kat journal pula, kita make sure tak ada isu dekat similarities. Okay, yang bawah tu tak ada apa, berkaitan dengan reference, sekiranya ada missing ataupun ada kesilapan kecil, typo dan sebagainya, kena betulkan lah. Okay, okay, paper ni tak apa, saya nak tunjuk satu paper. Okay, paper ni. Okay, paper ni, dia beritahu ISO 26000 and Corporate Social Responsibility Performance in Malaysia Automotive Industry. Tengok ayat dia. The subject of the paper look interest and suitable for each bag. Overall, the paper have been fairly organized and presented. However dia yang pedih sikit ni. However, the paper need a major revision. So, masa saya hantar artikel ni, paper ni dapat major. Kena buat major correction. Jom kita tengok apa yang major dia. So dia kata, the title of the paper reflects the contents. The abstract of the paper read fine. Okay, ni positif lah, 2, 3 ni. So kita pergi nombor 4. The introductions have been fairly concise, organized and presented. However, it should be developed further to include 3 to 5 letters 2008-2013. Ini kalau you all tanya saya, perlu tak kita cite reference atau citation yang latest, memang dapat komen. So minta advice. Kalau macam artikel ni, dia minta supaya tambahkan citation 2008 hingga 2013. So paper ni 2014. Artikel ni terbit 2014, jadi minta 5 tahun kini. Okay, kemudian dekat literature review, dia berkata, the paper should be motivate the reader in the scope of the subject, relevant and the background. Also, ni ayat penting ni. Also, it should include 6 to 8 latest journal reference 2009 to 2013 in order to explain the scope and currency of the research subject. Okay, bukan introduction je nak 5 tahun segini, tapi dekat literature review pun nak 5 tahun segini. Okay, ayat tu yang paling mahal ni. Please try. Please try to include 3 to 6 reference from each bag. Maksudnya kita nak hantar jurnal kat each bag, kita kena cite jurnal ataupun artikel daripada each bag sebanyak 3 hingga 6. Banyak tu nak kena cite. Maksudnya kita nak hantar jurnal kat each bag, kita kena cite jurnal daripada each bag. Tu bila saya bagi kat tips saya tu mungkin ada yang kurang yakin. Ini saya tunjuk komen-komen dia. So komen penilai memang minta saya cite each bag. Okay. Section 3, the proposed conceptual model look interesting, but it could be better presented. So saya kena lukiskan gambar balik lah. Conceptual model tu supaya nampak lebih cantik. Okay, lain-lain komen tak dapat. Dia kata case study should be developed, describe and motivate to validate the proposed model. Saya pun explain lah. So ini hanya bau proposed model. Kita memang tak buat mana-mana data collection ataupun methodology design lah. Tapi cuma saya beritahu advice untuk next researcher kita boleh gunakan kaedah-kaedah strategi penyelidikan yang lain. Section 5, conclusion should be developed further in order to highlight unique contribution the paper, limitation of research and future research. So tambahlah sikit-sikit dalam bahagian contribution dengan limitation. Update, so dia suruh update reference list. Okay, dan kat bawah saya apa lah, dia kata many reference to have incomplete. So lengkaplah mana-mana reference missing dekat volume ke, page number ke, ada yang missing kita betulkan. Okay, artikel ini major correction. Ya, memang major correction. Masa saya dapat major correction ni, dia kata major correction ni, major revision ni, saya tak tahu kat mana major. Dah lama-lama tu baru saya tahu kat mana major dia sebab kat sini. Sebab saya tak cite dia. Ini yang menjadikan major correction. Sebab saya tak cite journal dia. Make sure nanti you all kalau nak hantar kat journal, make sure kena cite journal lah. Kalau nak pakai dia punya figure ni, maksudnya 3 hingga 6 lah. Okay, yang ni tak ada apa, saja juga exploring. Ni pun komen tak banyak. Okay. Okay, saya punya komen dekat Taylor and Francis. Ini bagus tu you all, untuk you all belajar. So komen dia exactly macam student PhD atau master Viva. Soalan ni exactly kalau siapa yang ada pengalaman dekat Viva, dekat master, ini exactly komen-komen macam Viva lah. Okay, komen dia. The topic of this paper is sustainable manufacturing. But literature about sustainable manufacturing use this research is very low. See reference.
Dapat dia tengok dekat reference. Dia tengok dekat reference kita, dia tengok betul ke dia tak banyak pun artikel jurnal berkaitan dengan sustainable manufacturing. Banyakkan topik lain je bincang dekat jurnal ni. Jadi dia tengok dekat reference. Jadi pastikan kita kalau nak cerita berkaitan dengan sustainable manufacturing, jurnal ni pun berkaitan dengan sustainable. So kita kena make sure berkaitan dengan sustainable manufacturing ni 5 tahun segini ataupun kena discuss more lah. Sebab itu kita punya main topics. Is it SMP or SMPs? Ada beza, ada S ke tak ada S? Ini saya betulkan lah, saya guna SMPs. Okey, betul. Okay, kemudian, how to select for CSF? Macam mana anda menentukan pemilihan faktor-faktor tu? Which literature adopted? Also, how to identify determine 20 item? There is no explanation in this paper. Nampak tak? Dia tanya 3 soalan dalam satu perkara. Dia tanya how to select for CSF, which literature review adopted, also how to identify determine the 20 item. So 3 soalan dalam satu statement. Jadi macam soalan Viva macam ni lah. Orang suka tanya macam ni. Sustainable manufacturing has 3 pillars: social, economic, environmental. It should be expanded the relationship between 3 pillar and 4 CSF. So dia nak supaya explanation tu dia align dengan factors dengan juga 3 pillars tu. Okey, kemudian nombor 5. Macam soalan PhD macam ni lah, Viva kan. How many sustainability manufacturing expert used to evaluate questionnaire? Local and international academic and practitioner. Ni nampak ni. Orang Malaysia jarang dapat benda ni. Biasa kalau kita hantar ke expert, kita letak local academic dengan practitioner. Tapi sekarang ni orang dah discuss pasal international expert. Okay, the questionnaire was modified based on their comment. Mana komen tu? What are the comment from the expert? Which part of the questionnaire have revised and modified? It should be explained. Maksudnya, you kata soal sidik ni dah hantar dekat expert. So mana komen-komen dapat from expert tu? Apa tindakan yang you buat lepas dapat komen daripada expert tu? Mana dia? Tak nampak pun. Lebih kurang macam tu lah. Nombor 7 ni king lah. Kalau nak baca ni kena senafas ni kena baca. How about the population and the sample? The author said questionnaire sent to each proton vendor by researcher. How many proton vendors? The questionnaire was sent all proton vendor or only 15 vendor? Can the proton vendor represent the Malaysia Automotive Company? How about other manufacturer like Produa? The author need to justify population and sampling. Ini betul-betul nampak macam garang je. Kalau kat Viva tu garang lah penilaian. Tanya soalan tu. Berapa tanda soal tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 persoalan dalam satu statement tu. Okay. Relax ni tak apalah, orang nak bagi komen kita terima je lah, tak apa. Okay, the executive manager, director of operation manufacturing is the best suit for the self-report decision made regarding on the manufacturing practice and result of the quality program implement. This is not relevant to research topic sustainable manufacturing practice. Nampak tak? Dia mula dia macam dia puji dia ataupun dia admit apa yang kita nak buat, lalas resound. This is not relevant to the research topic of sustainable manufacturing practices. This paper present the result and pilot study only. The result are not comprehensive and not well present a real problem. This paper should be extend using the result full survey. Yang paper saya tu lah. Saya memang nak hantar yang pilot je, tapi dapat komen dia suruh extend using full survey. Saya respon dan saya beritahu artikel ni hanya melibatkan data pilot je. Jadi kita memang tak ada data yang full survey lagi. Okay. The methodology need to be much improved. Every step has been to explain clearly. The study uses several Likert. Okay, dia kata several Likert. Okay. What the meaning of the scale of the question of the survey? What the objective of the survey? Jadi komen ni banyak lah ni. Ni metodologi, cerita pasal SAM. So dia kata the author said using SAM to analyze the data. In SAM, it need to construct the relationship model among indicator, factor and calculation possible result. The relationship explain the type relationship. So what extent SAM was used this research? There is no explanation in this paper. The research also need to empathize. Jadi saya pun cakap lah, so kajian ni akan guna SAM untuk next study. Bukan dalam kajian ni. Dia detail ni. The author said SMP construct in page 7. Where is the construct? No figure in presented. So banyak komen ni. Sampai komen berapa komen tu? 20 lebih. Ni namanya, ni buat betul hantar jurnal dapat 23 komen. Buat dapat konstruktif komen, 23 komen kita dapat. Okay. Okay, mana lagi? Okay, ni daripada Taylor juga. Taylor banyak ni, saya tengok berapa numbers komen yang ada. Ada 8 komen.
So kita pick up lah beberapa komen kat sini kan. Yang mana yang besar sikit, last sekali tu kot. It is recommended that the 25 measurement ni, it is recommended that 25 measurement that be selected or used this study to be attached as appendix. Nampak tak? Dia nak kita kalau you ada soal sidik ke, soalan interview ke, senarai semak, silalah attach dekat appendix. Ni komen dia. So that clear information on how hypothesis were developed can be understand. Jadi memang ada keperluan arahan daripada penilai untuk masukkan instrumen di bahagian appendix. Okey. Ni masih lagi dekat Emerald, adalah komen-komen. Kita ambil kan, dia kata many study focus on lymphedema development. There should be property discussed in literature support to original of the paper. Jadi komen tu suruh tambah lagi dekat literature review lah berkaitan discussion. Okay, yang ni figure 9, 10, 11 are not clear. Jadi kita kena betulkan gambar rajah. What is E1, E5, L1, L2? Jadi kita kena buat legend lah to explain apa tu E5. Okay, dia kata could provide statistical analysis for the validation. So kita kena nyatakan jugalah sekiranya ada statistik untuk support persoalan itu. Okay, ini pun ada juga komen-komen dia, banyak komen dia. Kita ambil komen yang gana-gana sikit. The summary and concluding remark session need to be enriched. Maksud memperkayakan lagi. Jadi tambah lagi penulisan dalam bahagian conclusion. Recognize and rewrite considerably. Maksudnya kena tulis balik semula. The conclusion session must tell reader the managerial implication of the study, what's the author think and why, the suggestion for the future research and the limitation of the study. So dia komen dekat bahagian conclusion saya terlalu ringkas. So dia suruh tambah lagi beberapa perkara supaya menggambarkan penulisan kesimpulan yang baik. Okay, ni ada komen banyak-banyak. Okay, nanti saya bagi dekat kat you all lah salinan saya punya report. So banyaklah. Ini dekat Springer. Springer memang terkenal dengan komen-komen yang semua ni komen dengan citation dengan reference je. Citation kita tak cukup sesuai. Reference tambah yang ni. Ni semua komen. Dekat Springer semua komen banyakkan citation je. Komen citation je. Apa nak hantar kat Springer, get ready lah. Memang dia akan mempertikaikan atau mempersoalkan citation-citation kita yang tak berkualiti tu. Okay, ini Emerald. Kita ambil yang panjang sikit komen. Ni contoh. Dia kata paper environmental management accounting. Ni student saya. The paper discuss a relevant issue that of the environmental accounting practice and the role of information system to improve environmental management inside manufacturing companies. Although the paper is overall well written as follow and clear structured, my major concern, apa ni? Major concern is about implication of the study at the two main level. What are the main implication for academic? What the main implication for practitioner? So dia concern minta dekat bahagian conclusion tu explain apakah sumbangan artikel ini kepada akademik dan juga kepada practitioner. Okay, dia kata provide a good linkage. Okay, bagus ni Emerald ni. Kalau ada komen dia macam dia advise juga apa yang nak buat. Macam ni dia kata there is no reference at all in previous research published MBE. Ayat ni cuba baca ni. Kalau you faham maksud saya. Okay. The paper provide good linkage with the current literature on the field. However, there are two major weaknesses. Number one, there is no reference at all to previous research published on MBE. Saya nak hantar dekat MBE itu adalah Measuring Business Excellence. Saya nak hantar jurnal ke MBE tapi you tak ada cite satu pun. Sebab dia kata no reference at all. Jadi citation ni merupakan benda yang major lah kalau you tak cite. I think the paper should be linked previous study in this journal to enhance the academic debate. Okay, maksudnya kena cite juga beberapa daripada jurnal ni yang berkaitan supaya ada laku perbincangan. The authors certify the HP but do not provide adequate grounded the sub-dimension of the three main item of investigation. For example, while IMEC explain the reason behind adaptation 5 item instrument is less clear. So kena beritahu lah macam mana you ambil item-item tu. Okay, ni ada isu pasal metodologi. I have some concern and reference. So reference juga. Your result confirm what current study already said. Reading your conclusion, per each hypothesis you argue that result confirm previous study. So what is novelty? Dia kata kalau semua je dah sama, analisis tu sama dengan kajian lepas, apa yang original dia? Apa novelty dia? What is your contribution theory?
apart from novelty formulation area, which implication for practitioner? There are two aspects deserve particular attention and should be your main research revision. Ni komen dia. Baguslah komen dia. And menguji kefahaman kita dan juga kematangan dalam menulis. Okay, dia kata, are there implication consisting with the finding and conclusion of the paper? It is not clear how can research use this in practice. So, dia punya conclusion tu maksudnya ini major lah. Tadi major concern. So betulkan paper ni memang major, kita buat pembetulan lepas lah. Okay, ni sama juga, idea is good but need to provide significant information, justification in the publication. Literature review must indicate need to improve their section further. Okay, dia kata present work is based on the survey of 1660 Malaysia company only, therefore author will not able to project exact impact of the study. Author need to review few more paper building the theoretical validity factor and possible can do the survey more company empirical justification. So kita orang bagi dah justifikasi, boleh je buat kajian guna 60, merujuk beberapa scholar dalam metodologi membenarkan, malah kita buktikan juga terdapat banyak je kajian-kajian sebelum ni yang menggunakan data less pada 60. Kita jawab macam tu lah. The problem is not explicit state, the impact of problem is not given. Banyaklah komen dia kan. Banyak komen dia. Banyak komen. 26 komen. Yang last kali kata quality of communication is not up to the marks. There are large number of grammatical mistake. Similar sentence repeat, introduction something start and conclude and start again. It seems that the text taken from various place is presented as rather than writing everything in the flow. Maksudnya dia komen quality matters lah. Teruklah sebenarnya artikel ni komen dia. Tak apalah. Kita pun dah betulkan dah publish dah paper ni. Okay. Okay, ni ada komen-komen lain. Komen detail daripada jurnal-jurnal. Nanti you all boleh tengok lah komen-komen ni. Okay. Semua komen-komen ni penting bagi saya. Saya memang kumpul lah. Saya dah pun dah lama tak update. Lepas tu saya kena update. Semua komen-komen yang saya pernah dapat tu saya pindahkan dalam Word. Ataupun saya PDF kan. Untuk menjadi rujukan kepada saya dan student saya lah. So kalau you all nak hantar artikel, ni tengok komen-komen yang saya pernah dapat. At least you belajar, you boleh learn from mistake, my mistake. So you boleh improvise awal-awal. Okay. Alright, saya share in term of dia punya nak buat amendment Okay, saya stop share. Saya stop share, saya nak ganti yang lain pula. Okay, saya ambil satu lah Saya ambil satu je sebab nak tengok ni. Okay, yang ni dapat tak? Amendment. Minta respon. Tak nampak. Tak nampak Okay, sekarang nampak tak? Nampak dah. Okay. Ni kotak amendment. Ada yang respon tak nampak ke? Okay, semua nampak. Okay. Alright. Ni amendment. This amendment ni sama macam master dengan PhD juga. Sama macam thesis. Okay. Tulis amendment. Okay, lebih kurang lah. Setiap jurnal ada kadang ada format je lah. Tapi lebih kurang je semua. Bila kita tulis title lah. Lean Six Sigma Strategic Control System and Organizational Performance for Automotive Supplier. Ni contoh artikel saya. Title lah. Okay, yang ni you kena ambil copy and paste pun tak apa. Ambil je ayat ni. The authors, kita lah ramai ada beberapa lah. Greatly appreciate the constructive comments sebab kita dapat komen yang best, komen dapat kan. So, kita greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by reviewer in order to improve manuscript. So, kita pun sangat menghargai komen dan kita pun telah buat penambahbaikan merujuk pada komen-komen reviewer. The following are the response to the comment and suggestion. Jadi siapa nak buat amendment, ayat ni boleh copy lah. Kemudian yang ni kita kena laporkan satu per satu. Sekejap saya nak ambil charger sekejap. Okey, satu persatu So ini adalah komen-komen penilai dalam box sebelah kiri ni. So belah kanan ni apa penambahbaikan yang kita dah buat. So dia kata
Contohlah komen nombor 1. Authors can elaborate a bit more on the purpose and design / methodology / approach section of the abstract. These two sections are currently too general. They also have to make sure that abstract clearly present the result of the study and highlight its contribution. Jadi ini cara saya respon lah saya tulis we thank you. Apa-apa kena buat ni dulu. Okay, bila orang komen, kita cakap thank you dulu. We thank you for the suggestion. In order to give better description of the abstract, we have been accented include a result finding and contribution. Okay, kat sini kita beritahu lah. Kan Emerald kan dia ada pecah satu kan. So design saya betulkan sikit. Finding dia apa, original value dia apa. Okay, kita pergi next question. Next comment. Authors need to be established a closer link between Lean Six Sigma and quality program. They are assumed that because the implementation of many quality initiative fail, the same will occur with the implementation of Lean Six Sigma. So ayat kita relax dulu. We are appreciate the idea to add relevant literature review on the development method. We add related information and literature review. Apa-apa kita ucapkan terima kasih dulu ataupun we appreciate the idea. Okay. Kemudian ada komen lain. Contoh dia kata kat sini lah dia kata bla 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 bla. Dia kata it is very difficult to find empirical study that have shown there is significant correlation between LSS and OP. This may be the case, but there are plenty of the study, empirical and theoretical, that show the positive effect on Lean. For example, you boleh refer Belikukias dengan Garza Reyes and Kumar. Saya pun relax je cakap, okay, we appreciate the idea, we agree and follow that suggestion. So kalau siapa-siapa dah cadang, kita agree dah lah. We agree and follow, we cite authors yang dicadangkan. So ini metodologi, dia tegur jugalah ada beberapa perkara maklumat tak clear dia kata, in the table what do C1, C7, PIA, 9 to 13, apa maksud dia? All this coding need to be clear explain. Kita kena explain lah. So kita dah buat salah kan? Sebab tak explain beberapa perkara, kita pun cakap, it was our mistake for not explaining clearly and we apologize. We write full letter of all notation. So kita beritahu, kita tahu benda ni salah, tapi kita akan buat penambahbaikan. Ini ada lagi pembetulan dia lah. It was our mistake for not explaining clearly and we apologize. We hope the following answer will clarify our intention. Okay, banyaklah komen-komen yang dapat. Last sekali saya nak komen, saya nak share satu komen. Last sekali. Ini ayat kena copy kat ni, kena ambil supaya supaya penilai rasa tenang ataupun rasa macam okey lah, kita bagi peluang lah. Macam tu lah lebih kurang. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide other feedback. Thank you for giving us this chance. Ni ayat dia. Ayat ni memang kena guna ni. Okey, jadi apa yang saya nak advise kat sini, sekiranya dapat komen, buat jawab dulu. Macam ni. It was our mistake because lack attention on discussion part and we apologize. We revise the result and discussion session, separate session and also include related managerial and practical application. Tapi yang sebelum tu yang kena penting tu. It was our mistake because lack attention on discussion. Kita mengaku je kita ada kekurangan. Jadi kita akan buat ambil action lah sekejap ni. Ada yang kita kena ucap terima kasih. Contohnya saya buat macam ni. Okay, mana komen tadi? Ni. Dia kata bla 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 suruh baiki dan sebagainya, kita bercakap we thank you for that suggestion. Kita cakapkan terima kasih juga kan. Kalau lepas komen jawab yang tu dulu. Okey, alright. Lepas tu adalah ni ayat. Ayat ni kena ambil ni. Okey, kita dah beritahu kita ucapkan terima kasih kerana dapat constructive comment and suggestion. So kita beritahulah kita akan buat pembetulan. Ayat sekali pun sama. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide other feedback. Thank you for giving us this chance. Okay. Okay, saya nak buka soalan sekiranya ada soalan. Boleh tanya soalan untuk amendment ni, kalau nanti kalau dapat correction, dapat pembetulan, nak buat correction nanti macam mana.
So saya dah kongsi beberapa contoh-contoh soalan-soalan yang ditanyalah berkaitan dengan kualiti artikel jurnal. Nanti yang ni nanti saya share jugalah. Saya share dengan you all macam mana nak buat amendment dan juga lihat pada komen-komen yang saya ada lah. At least you boleh prepare lah. Jadi mungkin masalah you nanti sama macam saya. Setidak-tidaknya you dah tahu dah apa yang patut nak buat nanti. So saya buka soalan, sekiranya ada soalan nak tanya. Yang berkaitan untuk amendment ni. Ada soalan tak? Tak ada soalan Okay, ada soalan tak yang berkaitan amendment ni? Maksudnya nanti bila dapat artikel you dah siap, dah hantar dekat jurnal, nanti jurnal buat reviewer, dia buat review. So review tu dapatlah komen-komen nanti. Sebab tu saya tunjukkan komen-komen ni. So yang paling penting bila dapat komen, kita nak buat penambahbaikan. So saya share juga amendment ni untuk menjadi rujukan you nanti nak buat amendment senang. Okay, saya buka sekiranya ada soalan untuk tanya berkaitan dengan correction apa ni, isu pasal bila berlaku dapat minor atau major correction nanti. Okay, kalau tengok tak ada komen, saya conclude lah siapa mungkin rasa macam awal lagi bahagian ni, tapi ini bahagian serius kalau dapat komen minor ataupun major, janganlah terus give up ataupun terus tak nak buat. Buat je, layan je sebab jawab je mana yang boleh. Kalau dia bagi cadangan, kita setuju saja. Kalau kita buat silap, kita katalah okay, I'm sorry, so this is contoh, it was our mistake for not explaining. Tak apa, you cakap je, we apologize. Okay, kita gunakan bahasa yang humble lah dalam kes ni. Okay, dia kata kasi bila kita buat amendment perlu tak hantar dalam bentuk table ataupun terus masuk dalam artikel jurnal tu. Dua-dua kena buat. Dia tengok jurnal kebiasaan dua-dua lah. Dekat table pun kita kena buat, dekat artikel tu kena buat. Sama macam tesis lah. Macam tesis pun sama kan. Form amendment tu kena buat. Yang tesis tu pun kena buat penambahbaikan. Jadi dua-dua sama, praktis dia sama. Tesis ke, artikel ke, dua-dua sama saja. Bukan apa kalau katalah saya penilai tu. Saya nak tengok saya makan semula. Jadi you dah bagi saya summary amendment tu. Saya pun check amendment ni. Jadi saya pun nak tengok dekat you punya full thesis atau full article. Bahagian ni dalam report dia dah katalah dia akan buat penambahbaikan. Kita pun dapat check. Tak ada pun. Je tulis kat dalam amendment cakap dah buat penambahbaikan. Tapi bila kita tengok dalam artikel tak ada penambahbaikan. So dua-dua kena buat lah. Dua-dua kena buat. Okay, ada soalan lain? Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita pergi pada slide tadi. Yang sesi pagi tu, kita nak sambung sikit dengan literature review. Tapi just in case kalau ada siapa-siapa nak tanya yang berkaitan amendment tu, boleh tanya juga. Okay. Okay, saya dah buka slide. Dapat kan slide? Saya buat slide Dapat. show. Dapat. Okay, terima kasih. Dapat doktor, dapat. Okay, kita bincang untuk literature review yang slot pagi tadi adalah pengenalan. Sekarang kita dah pergi pada literature review. Okay, kita nak bedah beberapa perenggan yang ada dalam kajian literatur bagaimana nak menulis satu perenggan. Okay. Ini satu kajian an empirical study of the challenge facing zakat and wakaf institution in northern Nigeria. Okay. So simple je literature review tu. Saja tunjuk mudah je. Pendahuluan. Tengok orang bawa pendahuluan. And an abundance of research has been conducted on zakat and wakaf. This literature review, however, focus on the research most relevant to the context of the paper. Ini contoh. Mulakan benda yang senang lah. Pendahuluan dalam literature review ada yang sependek ni je orang buat. Okay.
Satu kajian daripada India, Abid Halim, Research Status in Halal, a Review and Bibliometrics Analysis. Macam mana dia buat literature review? Ini maksudnya ayat pertama dalam perenggan pertama dalam literature review. A literature review is an essential work to be done before initiative any research project. Rupanya dia cerita definisi literature lagi. Jarang orang tulis definisi apa itu LR. So artikel dia cerita kan, Khurana et al. 2019 ni dia kata essential work to be done before initiative any research project. It assesses the relevant literature of the area to map the work done to find out possible research gap which will help to strengthening the body of knowledge. Saya setuju, memang betul bila buat literature review itulah kita akan menemukan possible research gap. Tu maksud apa itu literature review. Maksudnya ada orang tulis literature review, perenggan yang pertama dalam literature review tulis apa maksud literature review. Jadi jarang saya jumpa orang buat macam inilah, tapi adalah. Lepas tu saya share ini, ada orang cerita dalam bahagian literature review mulakan dengan apa itu literature review. Okey, ini paper daripada orang Malaysia berkaitan dengan conventional read, Islamic read and macroeconomic variable in Malaysia review. Okay. So ayat dia, dia gunakan, ada sikit saya letak kotak warna hijau ni. So nak tunjukkan macam mana dia nak linkkan satu perkataan tu dengan satu perkataan sebelumnya. Okay. Since the establishment of it, study on this investment instrument have been conducted in variety of market and form. This section will first focus on an overview Malaysia read development. Lepas cakap first, disambung pula. Followed by discussion on Islamic read, in that review literature relationship between read performance, size and macroeconomic variable. This section conclude, maksud dia start mula cakap first focus, lepas tu follow it by, kemudian section conclude with discussion on hypothesis development in the study that correspond to the research objective. Ini contohnya macam mana penulisan perenggan pertama dalam literature review. Ada yang di explain by through section tapi gunakan ayat first focus, follow by and section conclude. Okey, satu paper daripada Fahmi juga daripada Malaysia, Harmonized and Constructive and Integrated Maqasid Syariah Index. Okey, yang ni dia buat first perenggan tapi saya nak masukkan dua-dua perenggan sekali. Okey, dia start dengan first perenggan. Previous study which have measure IB performance can be classified into three categories. The first group comprise comparative work analyze IB and CB with conventional yardstick such as Camels rating and other financial ratio benchmark of profitability and efficiency. Lepas tu perenggan yang kedua, dia cakap first group. The first group, yang perenggan yang seterusnya, the second group consists of mixed mood study which have modified the measure of the S component of Camels be associative to market risk into Sharia performance measurement. However, Sharia remark post with that those study have not clearly identified the subject matter. The third group, nampak? The third group. So dia ada first group, second group and third group include theoretical and exploratory work which usually began with the qualitative approach to construct the yardstick, follow their use in analyze the IB performance. So dia penulisan literature review tu antara satu ayat ke satu ayat tu dipecahkan by kategori. First group, second group, third group. So paper seterusnya daripada Malaysia juga, daripada Kelantan, ni banyak kan, Abdullah Al-Mamuni, banyak artikel dia tulis kat literature, banyak dia tulis artikel dekat Emerald. Micro enterprise development, training and entrepreneurial competencies among low income household in Malaysia. Nampak dia perenggan dia banyak. Okay, ni cuba nak ada dua perkara, nak relatekan dengan fokus dan juga dengan teori. Okay, dia mulakan dulu cakap first perenggan dia kata this study attempt to empirical examine the effect enterprise development, training and program entrepreneurial competencies. Entrepreneurship competencies, ayat dia, sambungan dia.
Entrepreneurship competencies is the aggregate ability towards successful job role performance. So adalah citation. Okay, this phenomena can explain by the resource review. Digunakan resource review sebagai teori lah. RBV stipulate that resources which are owned and managed can serve to create implement strategy to improve effectiveness and efficiency. In the context entrepreneur competency, other resources, capability, trait and skill inherent with the entrepreneur that can channel toward increased firm performance. So dia mengaitkan fokus dia study pada empirical examine, kemudian teori dia pakai resource review. Okay, ini understanding purchase intention of university student towards skincare product. So ayat dia topik. So dia nak beritahu dalam literature review apa nak discuss. Dia start dengan purchase intention. Purchase intention refer to an individual likeliness to acquire certain product and is also crucial aspect measuring consumer behavior. Kemudian cakaplah have to define purchase intention bla 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 bla. Itu topik-topik yang ada dalam literature review dia punya artikel lah, apa yang dibincangkan. Okay, ini sama juga household waste suppression intention and the importance of public policy. Ini contoh nak buat satu perenggan. Ayat dia pecah dalam literature review macam saya punya artikel jugalah. Dia pecah 2.1 waste management policy in Asia, 2.1.1 waste management policy in Malaysia. Mula cerita pasal Asia, lepas tu zoom kepada Malaysia. Okay. The impact of monetary policy on the Islamic bank finance and bank level evidence from Malaysia. Okay, ini dia buat macam ni. Ini menarik juga lah. Mula-mula dia tulis overview of Malaysia Islamic financial industry. Dia pun tulis lah. Malaysia Islamic finance industry has been existing for 30 years. 30 tahun to enactment the Islamic Banking Act. So dia cerita lah. Malaysia overall strategy in the development of Islamic banking can be summarized under 4 pillar. Ini nak cerita lah. Malaysia secara strategi secara keseluruhannya pembangunan Islamic banking adalah merujuk pada 4 perkara di bawah. So you boleh buat numbering Nombor 1, full-fledged Islamic banking operating on parallel basis. Nombor 2, step-by-step approach. Nombor 3, comprehensive set of Islamic banking. Nombor 4, practical and open-minded approach to develop Islamic financial trust. Ini kita dah bincang proposed human resource management yang gabungkan HRM, human resource management dengan institusi zakat. So dia buat ayat macam ni dalam literature review dia. Important element in constructing the human resource management and zakat institution. Dia pun buat ayat. This section discuss the typical component of HRM framework that can be found in literature on commissioner organization, namely recruitment, selection, performance, appraisal training and development compensation that are deliberate from perspective of zakat operation Malaysia. Jadi dia pecahkan literature review bawah topik important ataupun element in constructing HRM lah, model for zakat institution. Ini cerita pasal YMDB pun ada. So dalam bahasa dia, IMDB begin at the Terengganu Investment Authority IA launched by Ministry Besar Chief Minister of the State of Terengganu. So cerita lah. So topik nak cerita pasal aim, corporate structure and funding of IMDB tu. 1MDB I pula. So yang ni contemporary issue of from the substance and Islamic law perspective. Adalah contoh satu perenggan. Nanti you belajar lah Saya laju je yang kat sini. Ini nak cerita bagi literature week ni topik form and substance, syariah perspektif. Jadi cara penulisan begini. Okey, seterusnya yang berkaitan dengan do decent working condition, contribution, work-life balance. So cara nak cerita pasal state of art, the concept of decent work. So macam mana dia buat literature review. Okay, kemudian social media, corporate communication, antecedent of SME. So dia buat macam ni. So ada tambah kat bawah tu, the agenda of sustainability. The sustainability agenda is an issue for the wider spectrum. Ayat pun sedap ni. A wider spectrum, a circling issue such as environmental justice, social justice and ecological protection. Ayat bawah sekali, according to the definition given by World Bank. So ini masuk corporate responsibility adalah berdasarkan World Bank seperti mana dinyatakan dalam Petkosky and Post 2003. Okay, ini strategic improvisation of high education. So dia ada buat ayat strategic improvisation and innovation performance. Saya laju
Okay, ini cerita ODL, what justification for innovation, any change leader impact. So macam mana nak tulis permulaan ayat kalau topik kita theoretical foundation and conceptual framework. In this study, two different theory include the change leadership theory and organization citizenship behavior theory we examine. Is this discussed extensively in the next paragraph? Okay. Ini cerita pasal theoretical and conceptual. Ini theoretical dengan LR. Cerita dalam bab 2 boleh letak topik kita adalah theoretical justification and literature review. Biasa orang letak literature review je kan, tapi untuk artikel ni letak theoretical justification and literature review. Investigation of magnet effect via overnight return, the Malaysia case. Ni review of literature. So dia cerita dulu history backdrop. Cerita latar belakang ni lah, tapi keyword dia pakai adalah historical backdrop. Ni cerita hal-hal sejarah lah. Okay, theoretical research ni boleh letak dalam 2.2 dalam literature review. Nanti orang tanya teori ni nak cerita kat mana? Okay, boleh cerita dalam bab 2 dalam artikel. Okay, ni promoting customer brand engagement and brand loyalty through the customer brand identification. Okay, paper dekat Emerald. Okay, dia tunjuk gambar. Okay, ni contoh je. Okay, ni nak tengok sikit lah, nak tunjuk sikit. Okay, kita lukis conceptual framework kan, tapi nak buat ayat macam mana kan? Mulakan ayat. The conceptual framework are represented in figure 1. So kita memang ada lukis gambar rajah. So kita boleh buat ayat macam ni lah. Conceptual framework as represented. Okay, elucidates the antecedents and the consequent of customer brand identification is based social identity theories along with the nation from a marketing field of the customer brand. Jadi kita pun kena lihat perkaitan antara kita punya conceptual framework ni dengan teori yang mendasari kajian lah. Okay. Okay, yang ni kita nak tunjuk bedah dan bincang untuk menulis perenggan membangunkan rajah. Jadi kan kita kena bangunkan figure table dalam bab 2. Ini contohnya paper daripada Dimension of Organizational Performance. So dia buat macam ni gambar rajah dia. Ini contoh-contoh sahabat-sahabat semua yang nak buat lukisan, bukan lukisan pula apa, nak membangun ataupun nak prepare figure table, boleh ambil idea. Sebelum tu kita kena belajar dulu penulisan satu perenggan dia. The literature review shed light extensively on the critical aspect influence organizational performance. Jadi you boleh ambil ayat atas tu. The literature review shed light extensively on the critical aspect influencing. Aspect tu, influence tu tak boleh tukar lah. Case ni tengok influencing organizational performance at the workplace environment which so dia nyatakan apa komponen-komponen tu ada leadership, ada culture, ada system, ada structure, ada climate, ada resources, expertise and good acquisition, adoption. So dulu kira gambar organizational performance. Dia ada beberapa komponen tu. Ada 6, ada leadership, system, resources, organizational, culture dan environment. Ini contoh macam mana kita nak meletakkan gambar rajah atau rajah dalam artikel, specifically dalam bahagian literature lah. Yang ni daripada crafting a web unique value proposition. Sama tadi pun banyak yang kita dah buka artikel dia. Cuma kat sini kita nak tengok dari segi figure dia kan. Okay, gambar rajah dia macam ni. The rationale using this sorry tak nampak saya. Okay, concept is abstract, common characteristic is aligned with the nature of perspective of value proposition as a part of bigger picture. So kat sini tengok the life cycle of value proposition is presented in figure 1. So dia lukis gambar. Siapa nak lukis gambar boleh lukis gambar lebih kurang macam inilah. Konteks pada ada beberapa elemen iaitu creation, capture, measurement dengan delivery. So tengah-tengah tu OPP lah, topik lah. The statement that communicate the unique value provided by your website to its visitor. Okay, ini sama juga conceptual framework for STEM based on Japanese subject principle yang tadi you. Okay, ini gambar rajah dia. Kita pun boleh buat ayat. In the simplified version of this model. Okay, ayat dia. In the simplified version of this model shown in figure 2. The relationship between engineering design and scientific inquiry can be interpreted as the dynamic interrelated two-way activity. So kat bawah tu letaklah gambar rajah. And okay, apa lagi? Collective hybrid intelligence. So macam mana gambar rajah macam ni? Beside
beside proposing a modern computing perspective, CHI, Collective Hybrid Intelligence, CHI stand for the Collective Hybrid Intelligence, greatly relate to the concept discussed in the previous section, such as relationship are illustrate. So ini gambar berkaitan dengan perkaitan antara collective human intelligence, collective machine intelligence, hybrid intelligence itu sendiri berkaitan dengan human dengan machine. Ini sama juga propose human resource management model dan zakat. Jadi kita banyak bincang yang ini. So macam mana gambar rajah dia, sebelum tu kita nak faham dia punya penerangan. This section dalam literature review, this section present a proposed model which could be useful reference for many zakat institution Malaysia enhancing their HRM practice. So gambar kita tengok je lagi. So dia beritahulah zakat institution are able to design their own human resource strategy by refer to certain principle emanating the proposal HRM model as follow. So kita boleh buat point-point form dia. Jadi ini gambar rajah dia. Ini nampak siapa yang dalam bidang zakat dengan HR, nampak how they are blend. So tengah-tengah tu berkaitan dengan zakat, internal characteristic, zakat distribution goal, zakat management strategy, zakat collection goal. So kat luar tu ada berkaitan dengan elemen-elemen HR, human resource management, recruitment, selection, appraisal, training and compensations. Okay, ni tu innovation ecosystem, the concept of review and new definition. So gambar rajah boleh lukis macam ni. Nampak lukis gambar rajah. Activities, actor, artifact. So dia ceritalah kan berkaitan display the component of our proposed definition. Some comment can be made in relation on the figure, relation. Okay, jadi kita boleh cerita yang itulah kan. Importance performance analysis to inform visitor management at marine. So ini nak ceritalah in APA typically display. So dia ceritalah IPA metric rujuk dalam figure 1. So ni gambar rajah. Siapa nak buat lebih kurang metrik, ada kiri kanan, nak labelkan high and low and poor atau high, nak cerita level of importance, so kita pecah 4 lah. So kat sini ada 4 perkara. Okay, seterusnya paper daripada yang ni, okay, daripada can change leadership impact on the staff organizational citizens behavior. Okay, a scenario from Malaysia. Okay, yang ni dia punya gambar rajah lukis macam ni. Ini bukan apa yang dalam slide literature review ni saya nak share contoh-contoh gambar-gambar yang you boleh lukis untuk dapatkan idea. Ni nama dia conceptual framework. So conceptual framework dia bisa dari kiri ke kanan lah. Dalam kes ni dia punya change leadership memberi efek pada organizational citizen behavior, iaitu nanti OCB nanti akan beri kesan kepada confidence, motivation, trust, teamwork, student engagement dan high productivity. So dua-dua ni datang daripada personal force and organizational force daripada maklumat higher education institution. Dan juga satu lagi adalah social culture force. Jadi ada personal force, organizational dengan social culture force to represent, untuk memberi kesan kepada organizational citizen behavior. Quality validation of the financial affordable Islamic home financing model. So dia ceritalah musyarakah, kemudian dia kata the proposed arrangement involve the following stage. Ada 4 di situ. Okay, inilah gambar rajah. home financing arrangement. So dia ceritalah mula-mula financial cooperative ataupun daripada member consumer bagi dekat house cover the 90% dengan 10%. Kemudian terusnya nanti apa benefit yang kita akan dapat. Lease for usage of FC 90% share of the house. Any additional amount expected to share at the redemption. So yang belah kanan tu MC pay monthly installment and to the FC. FC adalah financial cooperative, MC adalah member customer. Okay, quality initiative into cash wakaf model as source financing for macro enterprise. So ni pun dah buat ayat. So bawah tu gambar rajah, tapi kat atas tu the study have suggested a model for improving financial accessibility macro enterprise. Nah, dia explain, last sekali dia kata, it's also involve participatory contract between Islamic volunteer organisation, particularly wakaf institution and micro enterprise. This model, okay, the model is illustrated in figure 1. Ni sama juga, ni paper saya lah, the development of strategic balance scorecard. So ni ada ayat, in order to implement BSC bla 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 bla. Okay, in addition to that, Kaplan and Norton develop SMS show in figure 2. So ni maklumat yang dapat daripada dinamakan strategic management system lah, ni saya lukis.
Nampakkan perkaitan antara kebawah 4 tu clarify, translate, vision, strategic feedback, planning, target setting, communication linking. Ini paper saya juga di Sisima Performance Improvement Tool. So saya tulis dalam sebelum nak masukkan cerita saya punya tools ni, okay, in the set of benchmarking section, the relative weight of the measure will be calculated to obtain the company score, blah 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 blah. For example, the dimension of strategic factor criteria determined using the page of presented in figure 3. So ni paper saya juga yang berkaitan dengan sustainable management practice, sustainability improvement and sustainable performance. Due to increased emphasis of SAM technique, the perform requires statistic analysis of the data from the survey. This paper employ the SAM technique for investigate the interrelationship between SMP, SLI and SP. So di gambar rajah lah, gambar rajah dekat literature review kita boleh masukkan juga SCM framework ataupun conceptual framework. So ini pun sama, exploring lean healthcare, gambar ni saya tunjuk je lah kan, lepas kita ni kita boleh kembangkan hypothesis, so dia thus this hypothesis have been developed based on proposed conceptual model. So ni gambar rajah dia. Okay, ni gambar rajah ni saya nak tunjuk lah, ini pun sama, gambar rajah dia macam ni. Okay, seterusnya paper saya ada banyak gambar rajah, nanti kita tengoklah. Saya buat gambar rajah dari segi jadual dekat sini. Okay, untuk paper ni, relationship between Lean Six Sigma ni saya tunjuk table 1, maksudnya the generate, distinguish, construct and analysis of the numerous proposed concept was performed. Table 1 present at least a similar practice propose a different author for each generate construct. So ini yang table lah, letak construct, lepas tu letak related construct, maksudnya dengan letak sumber lah kan. Okay, ni pun sama paper saya, corporate social responsibility, apa yang saya buat. Okay, ni penerangan dia, so ni jadual ni. Contoh jadual dia boleh buat adalah jadual benefits. Okay, yang ni pun boleh buat jadual, ni jadual tentang identify construct. Seterusnya paper yang ni berkaitan dengan previous study about SP implement, so kita boleh buat star juga. Okay, yang ni critical success of lean manufacturing, table seringkasnya macam tu, letak dua je, focus of research, main finding and critical success factors. Okay, ini jadual juga nak bangunkan, ni masukkan authors dengan critical success factors. Okay, ini framework. Macam mana kita boleh tulis framework, macam mana nak terangkan framework dalam literature review. So ini kena cerita dulu lah. This framework is based on integration and interconnection among different tools described in section 2. So dia kata, in the development framework, this tool have been modified in order to reach higher level of standard and modernization. Figure 1 show interconnection between different tools. So ada gambar rajah kat bawah tu. Kemudian analytic framework for interdiscipline collaborative in inclusive education. So dia ada penerangan tentang framework tu, dia mulakan figure 1. So dia tengok kat bawah tu, nyatakan gambar rajah figure 1 tu lah, regarding dimension of joint work in relation dimension of knowledge sharing, dimension of trust, the collaborative identity continuum and formality interaction. Paradox in supply chain, a conceptual framework. Saya ringkaskan je lah, tunjukkan gambar rajah. Tengok lukis gambar conceptual framework macam mana. By employing paradox as theory and pack product in supply chain, paradoxical tension is two systems. So ada figure 1 kat situ lah. Can be understood in an integrated framework. Framework for quality assurance to achieve record management education. So dia ada juga kat sini, dia guna ayat. Dia punya outline dia guna a proposed framework for quality assurance for ERP education open distance learning environment. So dia pecahkan proposed framework tu, so ada macam diamond sikit dari tengah-tengah, semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quality assurance is ARM education, terdapat 6 perkara lah. A certification framework for managing the risk and non-compliance and non-conforming building product, Western Australia perspective. So dia mulakan dengan current as idealized framework, so dia beritahu lah. So the finding bla bla bla, dia kata framework has been formulated as picture figure 18 and 19. So di gambar rajah dia lah, nak building act, okay. Ini menarik gambar rajah ni, kita boleh lukis dalam satu tesis, satu artikel tu penuh, satu muka surat untuk pelakaran ni, walaupun dalam bentuk landscape kan. PRISM Strategic Decision Framework for Cyber Security Risk Assessment. So ceritalah apa dia punya flow dia, okay. So ni figure 3, dia nak highlight dia punya framework. Is highlight the bottom row figure 3, multiple factor can be associated with the time analysis. Maksud ni gambar rajah dia lah. Decision framework, cyber security risk assessment. Jadi tengok gambar rajah macam mana orang buat dalam artikel. Dia melukis, macam mana dia lukis tu, menarik kan.
imitation and immigrant entrepreneurship. Okay, and analytical framework. Okay, yang kat sini ni gambar rajah dia. Kan? Makin complicated lukis. Tak apalah. Sebenarnya lukis tu bukanlah tak berbenarkan complicated, simple pun boleh, complicated pun boleh. Kalau dalam kes ni dia full lah, dia lukis entrepreneur characteristic, so the cost, target and content. Okay. Dari ayat atas tu lah. The section 3, we also use study for immigrant entrepreneurship that directly or indirectly refer to phenomena of imitation. Okay, ni Halal Six Sigma framework. Okay, dia ceritalah Halal Six framework was developed or modified the IDFO method based reduce halal defect. The context show figure 1. Okay, dia tunjukkan figure 1 gambar rajah macam ni lah. So ada quality yang halal, dia ada halal defect reduction. So dia berpunca daripada raw material dengan Halal Six Sigma program. So Six Sigma program dapat bantuan daripada quality and halal policy dan Six Sigma resources. Compliant mediating role with a room construction. So ini siapa yang pakai mediating. Ni contoh ayat dia, nak masukkan figure. Ni figure dia. So dapat 3 lah. So mediating mesti ada 3 dah. Ada IV, ada mediating dan juga dia punya DV dia. Okay, development of framework for lean enterprise. So ada penerangan kat sini lah. Figure 1 present conceptual comprehensive framework. In this section, we try to list the silent features of the proposed framework. So dia listkan dekat situ. Ni gambar rajah dia. Okay, habis. Sorry yang laju. So dekat literature review ni mungkin kita dah cover pagi tadi macam mana nak bedah satu perenggan yang baik. Sesi petang ni saya mulakan literature review dengan cover perenggan pertama yang ada dalam literature review. Kemudian kita bincangkan perenggan-perenggan tertentu dalam literature review dan juga bila you nak masukkan figure dan rajah, theoretical dan framework, macam mana kita nak lukis gambar rajah visual, figure dan juga jadual tu dalam literature review, termasuk dengan perkara-perkara yang tadilah, theoretical, apa lagi, framework. So macam inilah. Sekarang yang terakhir tadi kita selesaikan macam mana nak lukis framework ataupun nak buat satu gambar rajah dengan ada penerangan juga, simple penerangan dalam bentuk teks. Okay, saya buka soalan. Mungkin ada nak tanya soalan yang berkaitan yang kedua ni, literature review. Okay. Okey lagi ke? Harap masih lagi bertahan dengan knowledge kita hari ini. Memang banyak benda yang kita nak cover hari ini. Sangat banyak sebenarnya. Okey, sebelum kita buka untuk you punya monitoring artikel, mungkin ada yang nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan literature review. Saya minta maaf agak laju sikit untuk literature review. Ada soalan? Ada soalan tak yang untuk kita hari ini dan juga yang berkaitan dengan pagi tadi pun boleh. Begitu juga dengan minggu lepas. Sekiranya ada soalan nak tanya, boleh tanya soalan. Saya buka soalan sekiranya ada. Slide saya dah kongsi kat WhatsApp. Kan ada dapat tak kat WhatsApp? Saya dah kongsi kat WhatsApp dah, Ahmad Nazir. Tak boleh dapat dah kat WhatsApp. Nazir. Okey, ada soalan Vijaya. Okey, betul saya lebih encourage sebenarnya walaupun ada artikel-artikel saya buat, bila saya buat berkaitan dengan framework yang berkaitan dengan SAM, sebaik-baiknya pakailah software SAM PLS ataupun Amos. So lukisan you nampak lagi cantik lah, drawing tu. Okey. Tapi kalau kata you tak nak guna SAM dengan SAM PLS tu, nak lukis sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Tapi depends lah, ada juga yang dia orang particular, dia orang pun tegur, drawing image saya tak cantik. So dia advise gunakan software yang lain-lain. Tapi yang paling penting mostly bila you lukis manual ke atau gunakan software, pastikan maklumat yang bersesuaian. Contohnya hipotesis tu kena ada lah.
Dan kadang-kadang be careful jugalah bulat dengan petak. Dalam SEM ni ada maksud bulat tu apa, petak dia lain. Jadi jangan tersalah lukis lah. Doesn't matter dengan manual dengan gunakan software. Cuma saya kata kalau lagi senang pakai software punya, pakai Amos ataupun SEM PLS. Jadi gambar aja nampak cantik sikit. Tak semestinya dalam segi yang conceal one layer, two layer, construct letter ni, exogenous, endogenous tu tak kisah. Dia depends pada topik perbincangan kita. Kalau full model tu ada, sebaiknya letak semua pun okey. Macam kita lah, kalau kita kena drawing pakai Amos kan, memang yang kita kena lukis pun sebelum nak run. Jadi apa salahnya dah lukis sebelum kita lukis gambar framework tu dalam Amos, kita pakai gambar aja tu je. Hidayah tanya perlu ada tak rujukan. Kalau tanya saya apa saja yang kita keluarkan conceptual ataupun research framework ke, semua research framework tu mesti datang daripada benda asas. Asas adalah theoretical ataupun sokongan. Sokongan adalah konsep seperti model. Jadi setiap pembangunan framework kita ni untuk orang kuantitatif, saya rasa wajar mesti ada yang influence dia, sama ada dari segi teori atau konsep, daripada teori, model dan sebagainya. Jadi perlu ada citation. Tapi kalau sebab saya yang tanya ni saya tahu orang kuanti, kalau orang kuali tak perlulah, kuali lain. So kuali framework tu datang daripada hasil daripada dapatan kajian. Oh siap dah print ya. Okey, terima kasih. Banyak tu dah print tu. 200 lebih. Okey, ada soalan? Okey, sambil-sambil tunggu soalan tu. Ada siapa-siapa ke yang nak share dekat slide berkaitan kita punya apa ni? Monitoring. Siapa yang dah siap nak tunjuk saya ke, boleh tunjuklah, ataupun nanti kita boleh komen sama-sama. Ada tak yang dah siap dah ada final draft, kan, nak tunjuk, alang-alang baik tunjuk kat sini je, kan. Jadi kita boleh bincang kat sini lah, contoh-contoh, bukan contoh lah, maksudnya you punya penulisan tu, perenggan tu sesuai ke, tajuk sesuai ke, abstract tu okey ke. Jadi boleh share dekat sini untuk kita tengok lah. Jangan ada rasa apa-apa lah, kita sekadar share saja. Jadi memang tujuan untuk minggu kedua ni, salah satu benda yang utama adalah untuk kita nak monitor you punya progress macam mana. Artikel tu dah tulis ke, dah bincang dengan supervisor ke. Saya rasa benda tu sangat penting lah, sebab kita nak bengkel ataupun online ni selama 2 minggu ni at least mendatangkan sesuatu yang positif lah. Tak faham bagaimana nak buat bahagian dapatan kajian dan kajian kualitatif. Okey, Parvati, dia macam ni. Dalam research, kalau you nak masukkan semua yang ada dalam tesis kita, memang banyak lah. Okay, Parvati dalam kualitatif lagi best sebenarnya you mendapat satu dapatan. Hasil daripada you buat lakukan interview, you menemukan dapatan lah. Dapatan tu memang dapatan yang kita kata berbeza lah dengan kuantitatif, sebab semua dapatan tu berdasarkan teoretikal. Tapi untuk orang kualitatif, dapatan tu akan menemukan dari segi kejelasan yang mendalam. Kalau penerokan yang lebih meluas. Kita boleh ubah dapatan kajian kita tu, bukan ubah lah, disimpulkan atau disummarikan dalam konteks framework. Kita boleh gunakan perisian macam Atlas T ataupun satu lagi apa ya, lupa dah saya, NVivo, okey, untuk keluarkan team dengan sub team terpulang lah. Tapi saya punya advice sebelum nak go through on that, sebenarnya dalam kualitatif ambil satu je, mungkin ambil satu objektif saja, objektif kajian, buat satu artikel, tak payah ambil semua sekali. Jadi kalau sebab orang kualitatif, bahagian dapatan dan perbincangan dia sangat luas. Dia dalam outline kan, kita ada introduction, literature review, research methodology, lepas tu dia result. Ada yang combination result and result and discussion. Ada yang result saja, analysis and result. Ada yang buat discussion and conclusion. Itu ikut outline masing-masing lah.
Tapi kalau Parwati kata dalam kualitatif, kalau tanya saya tak ada masalah. Buat je sebab mungkin jadi isu macam saya dulu buat kualitatif, bila saya nak tulis artikel saya nak masukkan semua. Jadi macam terlalu cram lah. Jadi saya go through the simplified dan saya pun tengok macam banyak artikel-artikel dalam kualitatif sekarang ni kita tak boleh cakap simplified tapi kita consider macam ringkas lah, mudah untuk faham lah. Jadi kadang-kadang penerangan kita dekat tesis tu mungkin terlalu luas dan terlalu mendalam. Jadi bila kita nak tulis artikel tu walaupun kita buat kualitatif, term simplify tu pun kena ada. Kena convert visual lah. Okay, dia dalam kualitatif ada benda yang macam transcribe pun semua you tak payah letak sebenarnya. Nak tambah unit tak semestinya. Guna apa yang ada saja. Apa yang you dah buat dah. Melainkan kalau you belum buat. So sekarang ni tengah transcribe lagi. Tu lain sebenarnya. Tapi dalam penulisan artikel should be simplified. Ada setengah-setengah perkara tu tak perlu dijelaskan dalam penulisan. Mungkin nak share soalan interview tak apa. Soalan interview tu letak dekat appendix. Tak apa, Parwati nanti kalau dah buat, dah siap artikel tu nanti bincang dengan supervisor. Kemudian nanti kita pun dah buat homework kan, kita dah refer kat jurnal-jurnal. So dekat jurnal-jurnal tu kita dah nampak dah macam mana orang publish artikel. Kita pun dah tengok ada jurnal yang boleh terima dalam bidang kualitatif. So macam mana dia buat bahagian, kita pun tengok artikel tu, simplenya bahagian dapatan ni dia cerita mungkin dalam beberapa perenggan saja. So kita boleh dapat idea daripada situlah kan. Okay, ada soalan-soalan lain untuk tanya yang berkaitan dengan artikel. Tak kisahlah pada macam tadi soalan Parwati ni soalan kaitan dengan result. So nak tanya apa-apa pun boleh. Untuk slide yang kita belajar menulis ayat, perkataan dan perenggan tu saya cuma menyentuh untuk bab 1 dan bab 2 sajalah, introduction dengan literature review. Untuk metodologi memang saya tak prepare lagi lah. Memang tak ada dalam slide saya. Kalau ada dalam slide pun macam itu kita dah bincang kan. Tapi level seterusnya lah. Macam mana kita nak tulis artikel berdasarkan bab metodologi. Itu adalah slide tu. Cuma slide tu kita dah share dah minggu lepas. Cuma itu level 1. Level 2 lagi bagi banyak lah contoh-contoh artikel yang boleh buat dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Tapi yang tu lebih pada saya rasa untuk yang saya bagi minggu lepas pun dah cukup dah. Ada soalan? So macam mana progress artikel? Cuba bagi feedback. Dah 100% ke? 80% ke? Saya dah ada buat dah, Doktor. Nak tunjuk boleh? Boleh. Itu yang nak tunggu tu. Saya sebenarnya nak tunggu yang tu lah. You all boleh share sekarang ni. Saya stop share, you boleh share. Okay? Okay. Sekejap ya. Okay, pelan-pelan tak apa. Oh, host disable participant screen sharing.
Betul mute mic tak dengar. Okey, saya dah stop share. Maksudnya you boleh share sebenarnya. Boleh dapat tak share? Tak boleh. Host disable participant screen sharing. Maksudnya Dr. tak bagi participant screen tu. Ya. Ah, Oh lama. Saya setting macam saya tak ada setting apa-apa. Jap saya boleh adjust tak kat sini jap nak try setting kat mana? Okey, dah. Cuba try. okey. Saya terus. Okey dah. Ya. Mana saya pilih ni? Okey, boleh. Okey, dapat. Okey Dr. mohon komen. First time menulis ni. Lah. Okey. Ni review paper lah. Paper review. Okey. Konsep paper. Isu dan trend penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan awal kanak-kanak. So tajuk tak ada masalah, okey. Dari segi nama dan affiliation okey, tak letak bin semua okey lah. Ya. Ada dua-dua maklumat. Okey, kita terus pergi abstract. Okey, abstract. Mula-mula first line, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau singkatnya ICT. Saya rasa tak payah cakap atau singkatnya, kalau boleh letak ICT pun tak apa. Jadi penggunaan teknologi maklumat dalam kurungan ICT, kan? Dalam pendidikan telah banyak dibicarakan dalam kajian-kajian seluruh dunia. Seiring perjalanan masa, penggunaan ICT kita gunakan begitu luas dan semuanya Salah. meluas. Ya saya? Tadi tu kita tu tertambah. Digunakan begitu meluas dan semua peringkat, bermula dari peringkat awal kanak-kanak sehingga peringkat tinggi. Pihak kerajaan sendiri telah mengeluarkan peruntukan yang besar agak dari pengintas. So ni masih lagi intro kan? Dia masih lagi intro. Oleh yang demikian, peringkat pendidikan awal kanak seharusnya menyambut usia murni. Sehubungan dengan itu, para pendidik lebih dahulu seharusnya peka. Saya rasa you kena ada sedikit macam kita bincangkan tadi. Dalam abstrak apa maklumat yang perlu ada. Kalau tanya saya sekarang kat sini ni, introduction banyak, tapi kat mana you ada cerita objektif. Okey. Macam Jadi kena letak objektif kan, tak ada objektif kat sini kan? Tak ada. Lepas tu kena sebut juga objektif artikel ni apa, kemudian beritahu yang ni apa ni, tujuan artikel ni untuk review apa tadi, isu dan apa tadi saya lupa tajuk dia, isu dan apa kan. Tapi saya ada masukkan Doktor, sorry. Saya ada letak kat sini tapi dia kat bawah tak tersusun. Contohnya ni. Isu dan trend yang dibincangkan ni. Okey, ada kat bawah tu kan. Okey, nampak. Saya punya pengenalan tu panjang sangat. Okey, betul lah tu. Itu kena ada. Yang you highlight tu betul, benda tu kena ada. Hubungan itu para pendidik terlebih dahulu seharusnya peka atas. Cuma dekat atas tu boleh ringkaskan lagi lah. Ini Tak, maksudnya yang mula-mula tu okey. Bermula dari peringkat awal kanak-kanak tu sampai bermakna tu kan. Sampai bermakna. Nanti kita boleh ringkaskan kat situ lah. Okey. Mungkin nak beritahu artikel ni you review daripada jurnal-jurnal dalam pendidikan awal kanak-kanak, macam tu lah. Penerangan dari segi metodologi yang kena ada sikit. Okey. Kata kunci penggunaan ICT, isu, trend, pendidikan awal kanak-kanak, aplikasi mudah alik, tablet, okey, tak ada masalah. Kalau nak, ada juga yang letak lah, tak adalah nak paksa, boleh letak kalau kata you punya review tu. Tapi review ni bukan kat Malaysia je kan, worldwide kan. Worldwide. Tak payah letak lah, okey dah tu. Okey, cuba tengok pengenalan. Okey, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, ada citation daripada KPM.
Okay, kalau tengok you punya perenggan yang pertama ni, dia cuma kita hanya depends pada laporan KPM je kan? Ya betul. Saya Dia ingat tak betul tak ada pasal dasar. dia tak ada sumber mana-mana jurnal untuk first perenggan ni kan? Tak ada. Perenggan yang kedua baru ada sistem pendidikan Osman, Nurul Cohen dan sebagainya. Okey. Mungkin kalau tengok dekat citation ni agak lama juga Alhamdulillah. Dan ni buku. Sebab kita rasa kita kena upgrade lah. Sekarang ni kalau 2020, 2008, 12 tahun kat tu. Jadi saya punya komen sebabkan saya sebutkan tadi kan, bahagian pengenalan, bahagian depan ni sebaik-baiknya biarlah citation tu nampak ada latest sikit. Boleh 5 tahun terkini lah. Jadi kalau kita tengok kat sini kita boleh ambil average, rata-ratanya dah berusia 8 tahun lah. 8 ke 9 tahun lah. 2011 kan? Dah dekat 9 tahun. Jadi dari segi presentation tak ada masalah, you nak cite KPM semua tak ada masalah. Cuma mungkin kita kena update literature lah. Contoh kan? Contoh macam ni kan, dia kata ayat ni pada peringkat pendidikan awal kanak, penggunaan ICT juga seharusnya diberikan perhatian juga. Hal ini kerana peringkat ini termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Lama sangat tu 2008. Mungkin sistem pendidikan kebangsaan kita mungkin ada benda-benda lain yang you boleh tambah baik. Dalam mana-mana sekolah, dalam banyak je orang buat cerita berkaitan ICT dengan kanak-kanak sekarang ni. Tak kisahlah dalam Malaysia atau luar Malaysia. Jadi you boleh tukarlah Ottoman ni kepada satu kajian lain ke yang baru sikit. Okay. Itu je lah dari segi yang ni. Komen ni bagi saya okey, cuma nak dari term of citation lah, sebab first impression orang tengok kat pengenalan, kalau boleh biar nampak benda yang terkini dia lah. Yang ni dah nampak dah, you starting dengan 2011 dengan 2025 nampak masih lagi ke arah ke depan lagi lah. Cuma citation tu lah yang kena tambah sikit yang terbaru. Okay, bawah Nur Azli. Buat apa soal pendidikannya, oleh dengan demikian tidak hairanlah kita melihat perubahan sehubungan dengan itu mengimplementasi. Dia macam mana nak cakap untuk first time menulis tu okey lah. Tapi kalau Nur Azli kalau dah biasa tulis artikel nanti Nur Azli akan faham lah macam ayat. Oleh yang demikian tidak hairanlah kita lihat perubahan dalam pendidikan masa kini yang menekankan penggunaan ICT amnya. Dia macam cara kita bercakap kan. Macam kita bercakap dengan orang, kita akan cakap bahasa. Jadi kalau dalam bahasa orang akademik, dia tak adalah tulis macam ni kan. Jadi macam kita kalau kata kita nak mengupas sesuatu tu, kita bagi pembuka kata dulu. Contohnya merujuk kepada Michael bahawa ICT ni sepatutnya dicipta dengan mudah. Titik. Lepas tu baru kita kupas. Mudah ni penting bagi memudahkan kanak-kanak supaya ada rasa selesa untuk meningkatkan. Jadi baru kita kupas. Jadi kalau dalam kes ni, sebab saya rasa mungkin Nur Azli menggunakan pengalaman menggunakan kaedah ICT dengan pada awal kanak-kanak tu, jadi kita terjemahkan dalam bahasa komunikasi. Macam itulah. Tapi good start lah. Cuma itulah kalau saya kata kat sini bahagian ni tak ada citation kan? Bahagian perkenalan tu tak. Dia cuma kat atas je, kat bawah ni dah tak ada kan? Tak ada. Jadi citation tu kadang-kadang kita nak jadikan, nak dapatkan fakta je, nak buka cerita. Contoh dah kan, perenggan yang ni atas tadi kan, ibu bapa pendidik mengenalkan sesuatu perkara baru dengan kanak-kanak. Kadang-kadang kat tengah-tengah tu kita boleh slate. Contohnya kajian lepas ada seorang tu beritahu memang ibu bapa kena dedahkan anak-anak kepada satu alat pendidikan baru. Contohlah kan, alat teknologi baru. Lepas tu titik you cite. Lepas tu baru you explain lah kan. Awak isu sebab kenapa tau? Nur Azli, sebab topik adalah isu. Kalau isu dia mestilah kena gambarkan recently. Kan? Jadi bila sebut isu dalam penggunaan, orang kata ini isu lama ni 2008, 2010. Jadi kita kena strengthenkan dekat tahun lah kalau tanya saya. Dan saya rasa ICT ni wajar banyak juga kajian-kajian terbaru ni. 2020, 2019 banyak ni. Kalau cari mesti ada kan. Okay, nanti you cuba cari nanti saya tunjuk macam mana nak guna Google Scholar. Nanti saya tunjuk macam mana dapat citation banyak lah. Cara paling mudah lah. Okay, lepas ni kan saya tunjuk. Okay, scroll down bawah. Ini topik-topik bawah dia lah Isu kesihatan dan keselamatan kanak-kanak. Ada berapa semua isu dia? Ada 4 dah tu. Lukis gambar. Buatlah gambar macam tadi
gambar 4 segi ke. Jadi 4 gambar tu ada 4 perkara tu lah. Tu masukkan kat bawah sebelum masuk tajuk baru ni. Pun boleh. In between pun tak apa. Kan mula-mula sebelum nak cerita ada terdapat 4. Sebelum nak detailkan 4 tu dah nampak gambar rajah tu. Okey. Okey lah. At least adalah figure kan. Yang isu ni saya kira citation saya baru lah kat ni 2020. Itulah maksudnya. Okey, tapi dekat tengah-tengah, dekat atas tak ada. Kita nak nampakkan kat awal tu. Dekat awal tu ada. Okey. Jadi tak apalah, mungkin you baca balik Hapini ni, mungkin ada benda point yang Hapini ni boleh letak kat atas juga. Okey. Ni kat sini you set benda lain. Mungkin Hapini tu ada benda yang di-highlight 2020 yang you boleh tambah kat atas. Okey, nanti letak kat gambar agak. Ni yang kedua pula kan, trend lah kan. Trend. So trend pun ada sama juga, ada berapa banyak trend? Ada 4 juga. Lukis gambar agak. Simple lah. Saya rasa kalau sebelum you masuk penggunaan ICT ni, dekat last words ni, you cakap lah kan, you pun dah cakap kan, isu ini dia boleh diringkaskan kepada 4 aspek iaitu 1, 2, 3, 4, sila rujuk pada gambar rajah 1. Dia baru tengok gambar tu, tengok go through bawah-bawah tu. Adjektif lah gambar nanti you tengok. Cuma yang ni saya nak tanya, kesimpulan ni perlu dipisahkan ke? Maksud kesimpulan satu, cadangan tu satu topik lagi. Tu macam mana? Saya rasa you combine pun tak apa. Combine tak Kesimpulan apa. dan cadangan pun okey. Kesimpulan cadangan you startkan kesimpulan dulu kan? Lepas tu perenggan yang terakhir you cadangkan untuk next researcher lah. Boleh, ini tak ada masalah. So yang ni saya dah cadangkan 3 cadangan, tak apa ke tu? Boleh, tak ada masalah. Cuma nak beritahu kesimpulan, apa yang cerita kat kesimpulan? Kesimpulan maksudnya you nak beritahu kita dah ada 8 isu dan 8 trend tu kan? 4 isu dan 4 trends. So you kat sini you kena macam ada you menyimpulkan lah kan. Kesimpulan tu contohnya dalam konsep ICT untuk kanak-kanak kita ada 4 isu dan 4 trend. So siapa yang akan dapat manfaat 4 isu dengan 4 trend ni? Mungkin cikgu sekolah. Cikgu sekolah apa dia patut buat dengan isu dengan trends ni? Kepada ibu bapa, so apa ibu bapa yang kena buat isu dengan trends ni? Kepada kementerian ataupun mana-mana lah, universiti dan sekolah, apa dia nak buat dengan 4 isu dengan 4 trend ni? Jadi relate perbincangan tu lah dalam kesimpulan tu lah. Lepas dia boleh lebih, sorry kata, lebih perenggan banyak pun tak apalah itu. Tak apa, banyak pun tak apa. Biar orang nampak you punya kesimpulan ni, dia dapat memberi impact kepada akademik, kepada industri kementerian lah, dan juga kepada anak-anak tu sendiri. Perkembangan pada kanak-kanak tu sendiri. Kan? Lepas tu baru letak cadangan. Cadangan lah next akan datang supaya ada orang buat research, ada yang collect data, pakai kualitatif ke, cadangkan lah. Itu kalau tak ada citation pun tak apa kata? Cadangan saya ni sebab saya nampak macam saya punya cadangan ni tak ada citation. Tak apa. Kalau tanya saya, you kena tambah sikit citation. Tambah sikit Contohlah, you kata kajian ini boleh dibangunkan modul dengan menggunakan model ADI. Bolehlah model ADI tu boleh letak citation ataupun menggunakan modul SIDIC boleh letak SIDIC. Jadi biar orang nampak cadangan tu ada direction. Jangan macam minta maaf lah, macam lepaskan batu di tangga kan. Buat kajian kualitatif tapi tak sebut. Katalah gunakan teknik Creswell ke apa ke, jadi ada sikit citation lah. Okey. Rujukan pun dah banyak dah kan. Yang ni memang ikut template yang conference tu kan? Ikut conference. Saya dah tunjuk kat dengan supervisor, dia suruh baiki jugalah. Sikit. Okey. Tak apalah, good start lah. Cuma kalau saya tadi saya nampak plain boring sikit lah kalau saya lah. Tapi kalau saya yakin kalau letak gambar tu nanti ada figure tu nampak lagi kemas sikit lah. Untuk figure tu, isu figure, trend tu pun ada. Nanti you tengok lah, nanti you pergi kat Google Image tu, tengok macam mana orang bangunkan gambar kan. Nak buat bulat ke, nak buat petak ke. Tapi ada 4 cake lah orang kata kat situ. You letak isu tu kan. Kalau kata nak tambah sikit pun boleh. Letak isu, lepas tu letak macam point-point sikit. Okey. Macam tu pun boleh. Kan? Macam mind map gitulah ya? Mind map. Betul, mind map. Okey. Faham. Okey. Okay, thank you very much sir. Nak tangkap gambar. Okey, sama-sama. Okey. Ya, Bahagian chatting ni ramai orang tanya ni. Tak
Tak perasan ni. Alright, thank you. Okey, sama-sama Razli. Stop ya. Okey. Terima kasih. Okey, thank you Nur Razli Sporting share dia punya artikel, at least kita boleh nampak apa yang kita boleh tambah baik lah. Dan kadang-kadang artikel kita biasa tapi kita kena jadikan dia luar biasa lah. So komen saya tadi ada beberapa perkara lah. First citation di muka surat awal kena nampakkan yang baru, yang terkini. So kita punya topik ni adalah isu dengan trends supaya orang senang nampak. Orang akan ingat apa 4 isu kita, apa 4 trends kita. Jadi kena letak gambar lah. Okay, kemudian artikel ni walaupun dia review, kita kena bagi cadangan yang positif lah supaya nanti orang nak buat, dia nak ambil 4 isu dengan 4 trend ni, dia boleh buat research yang bagaimana. Nanti kita boleh cadangkan lah. Okay, thank you. Okey, ada respon Kavita, dah banyak tulis artikel jurnal rupanya. Saya sudah submit dan telah terima untuk dibentangkan di bulan depan satu jurnal oleh Scopus minggu lepas. Saya harap lepas ni saya akan. Okey, good start lah Kavita. Jangan hilangkan dia punya momentum tu. Please consistent lah kan. Kadang-kadang sometimes bila you dah achieve something, take a challenge. Berani pula lepas ni hantar di artikel-artikel di Emerald ke, di Tele and Francis ke, beranikan diri. Kalau dulu tulis artikel yang ada data, sekarang cuba tulis artikel yang tanpa ada data pula. So you ada diversified lah kepelbagaian jenis artikel tu. Sometimes kalau orang yang positif, kita kena berani take a challenge lah. Betul. Dr. Jupri tak ingat dia editor ni, editor jurnal tu. It's good lah. Bincang dengan supervisor to convert into article jurnal. First draft, second betul buat improvement, lama-lama dia akan cantik lah. Okey, ada soalan sebab saya ada juga yang saya nak share macam mana guna Google Scholar lah paling tidak lah untuk dapatkan artikel-artikel yang ataupun nanti susah juga kalau memanglah nota saya banyak. Okay, saya share lah. Saya tengok dulu mana ada soalan-soalan, saya cover dulu. Lepas ni saya tunjuk 1-2 macam mana dapatkan artikel 2020 dengan banyak. Saya guna Mendeley dengan ni Doktor, saya hub. Boleh ke? Boleh, tapi sebelum tu saya kena tunjuk, kena buka database dulu. Database simple je. You pergi dekat Emerald ke, dekat Taylor ke, pergi dekat Advanced Search. Dekat Advanced Search tu you boleh buat filter. You boleh type je, saya tulis pendidikan awal kanak-kanak, bahasa Inggeris apa? Early Childhood. Early Childhood, saya pilih tahun 2020. Maka keluarlah artikel 2020 tu banyak tu. Okay, kalau tak dapat full text, boleh pakai Skyhub. Kalau macam Nur Razli dari Razli, kita artikel tak semestinya kena baca semua full artikel. Baca abstract pun dah cukup dah sebenarnya. Jadi paper 2020 pun kalau rajin sikit, lepas abstract baca introduction dengan conclusion. Biasanya introduction dengan conclusion padulah kat situ. Kalau rasa tak dapat, kita tengok kat dalam tu fast review, kita tengok yang mana. Jadi sebab tu kalau tanya saya, kalau artikel tak ada tahun 2020, 2019, macam kurang sikit, kurang percayalah saya. Lagi-lagi macam topik macam tadi kan. Umum tu, isu dan trends. ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak, saya rasa ada tu. Kalau cari tu mesti ada. Jadi pergi dekat, contohlah type je Emerald, dia pergi dekat advanced search tu type je early childhood, lepas tu you terus control tahun, dia nak range tahun bila. Kalau nak banyak sikit, tulis dah 2016 sampai 2020. Mesti akan keluar banyak lah. Mesti keluar banyak lah. Jadi kita ambil 2020, 2019 saja pun boleh. Kan? Ataupun pergi dekat Google Scholar. Google Scholar pun bagus juga. Pergi dekat situ, dah type dia, lepas tu pilih since. Since maksudnya ambil yang terbaru. Jadi pilih yang 2020 je. Jadi dia akan keluar 2020, 2019 yang atas sekali. Jadi kita mungkin Nur Azli dah siap dia punya draft. Sekarang tengah nak make up je. Dia tengah make up best lah. Tengah nak masukkan 2020, nak masukkan tu. Tapi dia punya keseluruhan artikel tu dah siap lah.
Okey, terima kasih Dr. Nurul. Okey, Dr. Sorry. Okay. Ya, okey. So saya fikir belajar FPM mendapat banyak input yang sangat berguna daripada Dr. Nurul Fazli, dan bagi pihak FPM sangat bersyukur kerana boleh mendapat satu pencara yang begitu berdedikasi dan juga begitu berpengalaman dalam penulisan artikel. Saya fikir saya dapat banyak WhatsApp dari rakan kawan-kawan saya yang ada student saya di dalam, dia kata memang best bersama dengan Dr. Nurul dua sesi ini. Okey, saya fikir cikgu, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang ada dalam talian ini, saya fikir tahniah juga kepada anda kerana berjaya menghadiri bengkel ini sepenuhnya, iaitu last Saturday dengan this Saturday, dan juga banyak maklumat saya fikir anda dapat. Dan seperti yang Dr. Nurul tadi katakan, ini something that we need to try to write and to submit to any journal, di mana lepas mendapat komen dari reviewer, kita akan tahu apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Okay, satu lagi perkara yang saya ingin nak maklumkan kepada rakan-rakan ataupun siapa yang ada dalam talian ini, bengkel ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu anda tulis artikel itu, artikel jurnal ataupun proceeding. Dan sekiranya cikgu sudah siap artikel itu, cikgu boleh pergi minta supervisor untuk check through, minta pandangan supervisor dan sebagainya. Dan anda dibenarkan, saya ulangi lagi, anda dibenarkan hantar manuskrip anda ke mana-mana jurnal yang anda berminat. Sama ada pergi ke jurnal dalaman ke, atau Malaysia, atau jurnal antarabangsa. Yang jurnal international, jurnal usually it will be in English. Okay, no worry kalau maybe in DM, just ask your supervisor whether supervisor boleh tolong tengok bagaimana cara untuk translate ke bahasa Inggeris supaya boleh pergi ke peringkat international. Memang kami alu-alukan hantar ke WOS ataupun ELA ataupun Scopus. Tetapi bagi rakan-rakan yang masih maybe first time writing articles ini, manuscript ini, dan mungkin anda kurang fasih menggunakan ayat-ayat tertentu kerana baru mula first time writing, anda boleh hantar ke e-seminar Kebangsaan Pendidikan dan Pembangunan Manusia, iaitu di mana anda masih boleh menerbitkan bahan penulisan anda di dalam e-proceeding. Okay, you still can publish the things in e-proceeding. Okay, so jangan tulis, dan katakan kalau penulisan anda kurang itu, jangan risau, hanya hantar ke e-seminar Pendidikan dan Pembangunan Manusia itu. So kita akan cuba tengok bagaimana. Saya fikir kebanyakan yang hantar pun boleh terima lah, kerana tujuan platform e-seminar Kebangsaan Pendidikan Pembangunan yang diwujudkan adalah hanya untuk pelajar FPM sahaja. Dan ini bermaksud lebih mudah lah, secara tidak langsung dia lebih mudah diterbitkan di dalam e-proceeding. Saya fikir rakan-rakan pun tahu adanya, kerana e-proceeding adalah boleh dikatakan senang masuklah jika dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain, contohnya Scopus, WOS dan ELA. Walau bagaimanapun,